tugasan video untuk minggu ini. Aku rasa kita mesti buat skrip hari ini. Ya coach. Apa maksud ya coach Nisha? Kita mesti buat. Kau setuju atau enggak? Entahlah. Nisha, aku tanya pendapat kau sebab kita perlu buat sama-sama. Kalau enggak, macam mana kita membuat? Aku perlu maklum balas dari kau. Baiklah, sekarang aku faham. Aku setuju kita buat lakonan situasi komunikasi. Tapi, aku ada cadangan sikit. Okey, bagus. Apa cadangan kau Nisha? Cadangan aku, selepas kita buat lakonan situasi komunikasi tu, kita tambahkan pula penerangan kita selepas kita berlakon tu. Kau setuju? Bagus. Aku rasa kita boleh mula sudah bagi tugas. Betul. Aku boleh tolong buat dialog. Aku boleh buat jalan cerita. Nampaknya memang lebih mudah lah bila kita saling berkomunikasi antara satu sama lain. Betul, komunikasi tanpa maklum balas tu susah untuk kita bercakap dengan orang lain. Betul. Kerja kita pun lebih susah untuk kita buat. Baiklah, situasi lakonan ini menunjukkan bahwa maklum balas amat penting dalam suatu komunikasi. Pada awal perbualan antara Amisya dan juga Azriana, kita dapat lihat bahwa Amisya tidak memberikan jawaban yang jelas kepada Azriana dengan cadangannya itu. Jawaban seperti yakot dan entahlah menyebabkan Azriana keliru dengan jawaban yang diberikan oleh Amisya. Dia keliru sama ada Amisya menerima cadangannya atau tidak. Namun selepas Amisya memberikan maklum balas yang lebih jelas kepada Azriana, perbincangan mereka lebih lancar dan tidak membuang masa. Hal ini membuktikan bahwa maklum balas merupakan elemen penting dalam suatu komunikasi. Ia digunakan dalam suatu komunikasi tersebut supaya nampak lebih jelas dan pendapat antara dua pihak dapat disampaikan dengan baik dan benar. Pergi ke taman, memetik melati, melati putih, harum baunya. Jika berbicara, perlu dihargai, maklum balas, tanda faham maksudnya. Pagi hari, memetik serai, serai wangi, di tepi perigi. Jika pendapat saling diberi, perbincangan menjadi harmoni. Burung merbah terbang ke desa, hinggap sebentar di dahan sena. Maklum balas amat bermakna, tanda message sudah difahami bersama. Kan, dengarnya kita mesti buat assignment hari ini juga. Sebab aku sudah fikir semua. Ya, cepat kau fikir. Aku sudah susun. Nanti Misha jadi cameraman. Kau baca skrip, aku director. Tapi saya ada idea. Macam mana? Sudah aku plan, ikut je. Ryan, nanti kau buat je macam yang dalam skrip, ah? Okey. Camera ready. Okey. Action. Komunikasi adalah Ryan, bukan gitu. Cepat kuat sikit. Lancar. itulah. Kita perlulah menjaga kebersihan di kantin. Ryan, stop. Ini bahayalah ikut skrip aku. Skrip kau ni macam tak boleh pakai. Tapi kita boleh ubah. Yalah, kau ikut je skrip aku. Punya bosan nih video. Sama lah nih. Si Aspur macam dia buat kerja sendiri saja. Pedulilah. Hai Ryan, kenapa kau ni macam tak puas hati je?
Bukan satu, cuma macam itu saja bercakap. Itulah apa orang panggil komunikasi salah. Oke, kalau macam itu kita buat baliklah. Minta maaf. Jadi boleh bagilah apa ide kau? Itu oke sudah. Barulah apa orang cakap komunikasi dua hal lah. Jadi kita perlulah menjaga kebersihan di asrama kita sendiri. Terima kasih. Ya Ryan, kamu sudah tengok nih video tadi. Kamu sudah cantik. Tidak. Baiklah, berdasarkan situasi komunikasi tadi, kita dapat lihat bagaimana komunikasi sehala ini memberikan impak yang buruk kepada kita. Lebih-lebih lagi apabila kita ingin melakukan kerja kumpulan, melakukan sesuatu yang memerlukan pertukaran pendapat daripada orang lain. Komunikasi sehala ini tidak sepatutnya wujud apabila ingin melakukan kerja-kerja seperti ini. Alhasil, apabila komunikasi salah ini dilakukan, akan wujudlah perasaan tidak puas hati, salah faham, bahkan sehingga boleh terjadinya pergaduhan. Kesimpulannya, komunikasi salah ini perlulah digunakan dengan betul. Contohnya, seperti menyampaikan pidato, bercerita di depan khalayak ramai dan lain-lain. Namun, apabila berada di dalam kelompok yang mesti ataupun yang harus bertukar pendapat, maka komunikasi sahala ini tidak boleh digunakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pergi ke taman memetik bunga, singgah sebentar membeli roti, bercakap sendiri tanpa bicara, pendapat orang tak dihargai. Burung merpati terbang ke sana, hinggap rehat di pohon jati. Hanya dirinya sentiasa bernada, orang lain diam tak dipeduli. Ryan, bolehlah dia tolong angkat beg. Ryan. Cikgu. Kamu ni Ryan, cikgu panggil dari tadi. Kamu tak dengar ke? Maaf cikgu, telinga saya sakit hari ini. Kamu boleh tolong angkatkan barang cikgu? Boleh cikgu. Boleh letak di bilik guru? Boleh cikgu. Makasih Ryan. Okay. Baiklah, kita bertemu lagi. Dalam situasi lakonan tadi, kita dapat lihat tentang halangan komunikasi yang berpunca daripada gangguan saraf penerima. Dalam proses komunikasi, terdapat beberapa unsur penting yang mesti kita utamakan, iaitu penyampai mesej yang disampaikan, saluran komunikasi dan penerima mesej tersebut. Komunikasi yang berkesan hanya dapat berlaku apabila semua unsur ini berfungsi dengan baik. Namun begitu, sekiranya terdapat gangguan pada mana-mana unsur tersebut, proses penyampaian maklumat boleh jadi tidak jelas.
atau terganggu. Dalam lakonan tersebut, Cikgu Azriana berperanan sebagai penyampai mesej, manakala Ryan pula bertindak sebagai penerima mesej. Dalam lakonan tadi, kita dapat lihat Cikgu Azriana telah memanggil Ryan beberapa kali dengan tujuan untuk menyampaikan sesuatu perkara. Walau bagaimanapun, Ryan tidak memberikan sebarang respon pada mulanya. Keadaan ini menyebabkan Cikgu Azriana terpaksa meninggikan nada suara supaya Ryan mendengar suara cikgu. Hanya selepas dipanggil dengan nada yang lebih kuat ataupun yang lebih tinggi, barulah Ryan menoleh dan menyedari bahawa cikgu sedang memanggilnya. Apabila ditanya, Ryan menjelaskan bahawa dia tidak mendengar panggilan tersebut kerana pada masa itu telinganya sedang sakit. Keadaan telinga yang sakit inilah yang menjadi punca dia tidak dapat mendengar dengan baik. Situasi ini menunjukkan berlakunya gangguan saraf penerima, iaitu gangguan yang berlaku pada deria atau sistem penerimaan maklumat oleh seseorang individu. Dalam konteks komunikasi, gangguan saraf penerima merujuk kepada masalah pada anggota badan atau deria seperti pendengaran, penglihatan ataupun sistem saraf yang menyebabkan seseorang itu sukar untuk menerima mesej yang disampaikan. Dalam situasi ini, gangguan yang dialami oleh Ryan adalah berkaitan dengan deria pendengaran. Oleh sebab telinganya sakit, keupayaan Ryan untuk menerima bunyi menjadi terhad. 2,000 years later. Hal ini menyebabkan mesej yang cuba disampaikan oleh Cikgu Azriana tidak dapat diterima dengan baik oleh Ryan walaupun cikgu telah memanggilnya berkali-kali dengan nada yang kuat. Keadaan ini membuktikan bahawa walaupun penyampai telah menyampaikan mesej dengan jelas, komunikasi masih boleh gagal sekiranya penerima mengalami gangguan fizikal ataupun gangguan saraf seperti yang Ryan tadilah, iaitu gangguan pada deria pendengarannya. Selain itu, situasi ini juga menunjukkan bahawa halangan komunikasi tidak semestinya berlaku kerana sikap tidak memberikan perhatian. Dalam kes Ryan ini, kegagalan untuk memberi respon bukanlah disebabkan oleh sikap tidak peduli, tetapi berpunca daripada masalah pendengarannya ataupun masalah kesihatan yang menjejaskan deria pendengaran. Oleh itu, penyampai mesej perlu memahami bahawa terdapat pelbagai faktor yang boleh mempengaruhi keberkesanan komunikasi, termasuklah faktor fizikal, kesihatan dan keadaan persekitaran penerima. Kesimpulannya, lakonan ini jelas menunjukkan bagaimana gangguan saraf penerima boleh menjadi halangan dalam proses komunikasi. Apabila deria penerima tidak berfungsi dengan baik, mesej yang disampaikan sukar untuk diterima dengan jelas. Oleh itu, dalam situasi seperti ini, penyampai mungkin perlu menggunakan cara lain seperti mendekati penerima, bercakap dengan lebih jelas atau memastikan keadaan penerima itu berada dalam keadaan yang baik agar komunikasi dapat berlaku dengan lebih berkesan. Di pagi hari suasana ceria, cikgu memanggil dengan suara. Ryan tidak menyahut juga. Telinga sakit menjadi punca. Macam ni, bela tu. Jom kita buat yang ini. Yang ini kita buat. Okey. Okey. Inilah kan? Ya. Okey. Okey. Okey, kita latihan dulu ya. Okey. Mana berlambat? Gini. Okey. Begini dulu. Okey, lepas tu begini. Begini. Lepas tu begini. Lepas tu begini. Okey, ulang. Okey. 1, 2, 3. Bukan begitu, Pak. Kau ni tak pandai, Aisyah. Kau ni... sudahlah.
Si Misha ni susah lah. Orang tak pandai sikit pun marah. Tak pandai sabar. Kena. Malasnya juga. Si Asli kan balik-balik sudah diajar. Begini juga. Malas aku bah. Okey, sudah. Si Misha ni kalau dia tunggu aku pandai, bolehlah buat sama-sama. Ni dia tak sabar. Aku kaya yang salah sebab aku terus marah pula. Aku bani salah. Aku minta maaf dah dan si As. As, Misha, aku minta maaf sebab marah kau tadi. Tak apa, mungkin aku juga salah. Silakan. Kau tengah latihan kan ni? Ya. Kau sudah hafal? Sudah. Okay, jom kita buat sama-sama. Okey, sudah video kita. Itulah. Kan bagus kalau kita sabar. Jadi kita boleh buat semua benda dengan baik. Betul juga. Okay. Post lah ni. Okay. Okay, sudah. Okay, bye Misha. Bye. Pada lakonan tersebut kita dapat melihat lakonan antara Misha dan Azriana, yang dimana Misha mengalami gangguan emosi dan dia juga tidak sabar dan marah kepada Azriana atas sebab hal-hal tertentu. Hal yang demikian membuatkan aktiviti mereka berjalan tidak lancar dan terjejas pada masa tersebut. Namun beberapa menit kemudian Misha sadar akan kesalahannya sendiri dan pada akhirnya dia datang berjumpa dengan Azriana semula dan meminta maaf kepada Azriana. Jadi kita dapat lihat di sini, apabila kita terganggu dengan emosi kita sendiri, segala perbuatan kita akan terjejas dan susah untuk dijalankan. Oleh itu, sebaliknya apabila kita tidak terganggu dengan emosi kita sendiri, kita sabar dengan diri sendiri, maka segala hal akan menjadi lebih mudah dan berjalan dengan lancar. Cantik buat tempat ni. Kau tengok background ni, daun-daun. Terus kita merakam di sini. Kita boleh juga nih. Kan? Jom. Yakin lah. Okay, buat. Aku hafal ke skrip ko. 2, action. Okay, baiklah semua. Jadi hari ini kami akan menerangkan tentang tidak ulang balik. Isi bah. Baik betul bunyi-bunyi. Iya, betul juga. Saya pun tidak dengar nih. Kita ulanglah. Ulang. Rekam balik. Oke, ulang. Okey. Jadi hari ini kami akan stresnya bisa betul. Baik betul suara-suara ni. Tolong senyap dulu. A few minutes later. Jadi macam mana ni kita mau merakam? Inilah apa orang tetap gangguan luaran. Juga Kita perlu cari tempat tuh biarpun cantik, tapi kalau ada gangguan susah juga, Pak. ya, padahal cantik sudah ni. Tapi bising. Kita ganti tempat lah. Okeylah, jangan. Jom. Gangguan luaran merupakan faktor persekitaran yang boleh menjejaskan keberkesanan komunikasi. Contohnya, termasuk bunyi bising, keadaan tempat yang sesak, atau gangguan teknologi. Dalam situasi lakonan ini, Amisha dan Ryan cuba untuk merakam video tugasan mereka di kawasan yang berhampiran dengan pam air. Bunyi pam air yang terlalu kuat menyebabkan
mereka sukar untuk mendengar antara satu sama lain. Akibatnya, perbualan mereka terganggu dan komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka mengambil keputusan untuk berpindah ke tempat yang lebih tenang, seperti perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahawa pemilihan persekitaran yang sesuai sangat penting bagi memastikan komunikasi berjalan dengan lancar. Angin petang bertiup tenang, burung berkicau di pohon sena. Jika suasana terlalu bising, pesan disampai tidak bermakna. Air mengalir di celah batu, ikan berenang di dasar tasik. Jika tempat terlalu riuh, perbualan menjadi kurang baik. Ada pencara baru bani di kampus. Siapa ni? Nanti aku tengok. Yon, dari mana kau? Dari kantin. Oh, kau sudah dengar tak ada pencara baru di kampus kita? Aku kailang. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Kau cakap apa tu, Yon? Aku tak faham. Kau cakap apa? Silam. Cakap lisan dulu. Maksud dia, siapa dia tu? Kau pernah cakap dusun? Pandai. Orang besar. Ajarlah aku. Boleh belajar dulu lah. Boleh lah. Lagi. Okay. Baiklah, seterusnya isu bahasa. Isu bahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang tidak sesuai dalam sesuatu situasi komunikasi. Dalam lakonan ini, Ryan tersasul dan bercakap bahasa dusun kepada Amisha. Hal ini berlaku kerana ia dipengaruhi oleh bahasa ibundanya. Perkara ini boleh menimbulkan kekeliruan dalam komunikasi semasa melaksanakan perbincangan tugasan. Amisha menegaskan bahawa penggunaan bahasa yang tepat sangat penting bagi memastikan mesej dapat difahami dengan tepat. Oleh itu, keterampilan berbahasa memerlukan individu untuk memilih gaya bahasa yang sesuai dan mengikut konteks serta situasi dan tujuan komunikasi. Bahasa indah mencerminkan budi. Bahasa tepat memudahkan erti. Jika kata disusun dengan baik, mesej difahami menjadi mudah. Bahasa yang jelas menjadi panduan, mencerminkan ilmu dan kesopanan. Waalaikumsalam, Cik. Waalaikumsalam. Duduk. Kenapa di sini? Buat kerja. Tadi aku nampak foto serempak dengan pensyarah, tapi benda bagi salam pun. Saya salah lah tu. Sebab dalam budaya kita mesti bagi salam, tanda hormat. Isu budaya juga boleh mempengaruhi keterampilan berbahasa dalam suatu komunikasi. Setiap masyarakat mempunyai norma
dan nilai budaya tersendiri yang menentukan cara seseorang itu berinteraksi. Dalam lakonan ini, Ryan tidak memberi salam ketika berjumpa dengan pensyarah. Walaupun perkara tersebut mungkin dianggap biasa dalam sesetengah budaya, dalam masyarakat Melayu, memberi salam merupakan tanda hormat dan kesopanan. Azriana menegur perkara tersebut bagi mengingatkan Ryan tentang kepentingan menjaga adab dalam suatu komunikasi tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap budaya sangat penting dalam komunikasi agar tidak menyinggung perasaan orang lain dan bagi mengekalkan hubungan sosial yang baik walaupun di mana kita berada. Pohon kelapa tinggi menjulang, tempat berteduh si burung merbah. Budaya dijaga sepanjang zaman, bahasa sopan, lambang marwah. Pergi ke sawah menanam padi, padi masak kuning warnanya. Jika budaya sentiasa dihormati, hidup masyarakat aman sentosa. Anak rusa berlari ke taman, singgah sebentar di tepi paya. Adab budaya perlu diamalkan agar hubungan sentiasa terjaga. Kau tengok Bani, monyet ni yang aku send di grup macam buka si Algi betul. Biarlah, aku bergurau saja. Tapi orang lain mungkin terasa. Aku tidak fikir orang akan terasa. Bisa di media sosial kita perlu menjaga bahasa kita yang mungkin memberi kesan terhadap orang lain. Betul juga, aku baca tak. Padahal nanti aku padang. Media sosial merupakan medium komunikasi yang sangat popular pada masa kini. Namun, penggunaan bahasa dalam media sosial sering menimbulkan pelbagai isu seperti penggunaan kata-kata kasar, penyebaran maklumat yang tidak tepat, dan komunikasi yang tidak beretika. Dalam situasi lakonan ini, Amisha menulis message yang dianggap kasar dalam media sosial tanpa memikirkan kesannya kepada orang lain. Dia mengejek kawannya. Lalu, Ryan pun menegur tindakan tersebut dan mengingatkan bahawa walaupun komunikasi berlaku secara dalam talian, itu tidak bermakna dia boleh berbuat sesuka hati, kerana etika bahasa tetap perlu dijaga. Hal ini menunjukkan bahawa keterampilan bahasa bukan sahaja penting dalam komunikasi bersemuka, tetapi juga dalam komunikasi digital. Jika berkata tanpa berfikir, di alam maya mudah tersindir, bahasa kasar menjadi tular, akhirnya diri tercalar. Tulisan kecil di layar kaca, namun kesannya besar terasa jika bahasa tidak dijaga. Persahabatan mudah terluka. Gunakan kata yang penuh hikmah,
Walau bicara di alam maya, bahasa sopan membawa rahmah, hubungan manusia terpelihara.